Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan kembali cerita seram, misteri, dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Diceritakan kembali oleh Zali Johor. Cukuplah sekali itu Zali terserempak pukang-pukang. Anda pernah dengar tentang hantu pukang-pukang? Zali sendiri tidak pernah mendengar sehinggalah melihat dengan matanya sendiri. Lebih sedekat lalu, ada kejadian aneh berlaku di sebuah kawasan Felda di Kota Tinggi, Johor. Ketika itu sudah beberapa kali penduduk terlihat sesuatu yang ganjil di sebuah kawasan. Kata orang, jalan di kawasan itu keras, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ada yang mendakwa ternampak seorang lelaki dengan anggota badan yang tidak sempurna, penuh dengan darah dan kulitnya tersiat-siat. Ada pula yang ternampak lelaki tertunduk-tunduk seperti mencari sesuatu. Wajahnya juga hancur. Zali sudah biasa lalu di kawasan itu, namun belum pernah terlihat perkara-perkara ganjil. Suatu malam setelah menghantar kawan-kawannya balik ke rumah mereka, Zali pulang memandu sendirian. Kawan-kawan menasihatkan agar Zali menggunakan jalan yang lain. Ini karena mereka tak mahu Zali diganggu jelmaan yang sering muncul di kawasan keras itu. Zali tidak menghiraukan nasihat kawan-kawannya, bukan apa. Zali agak skeptikal dengan benda-benda mistik. Bagi Zali, semua itu hanya halusinasi saja. Malam itu, Zali pulang menyusuri jalan yang dikatakan keras itu untuk pulang ke rumah. Tiada apa yang berlaku sehinggalah sampai di jalan menuruni bukit. Dari jauh lampu kereta Zali tersorot sesuatu. Kebetulan tiada kereta lain ketika itu. Zali menyalakan lampu tinggi. Zali terlihat seperti dua tiang putih tinggi kira-kira setengah meter di tepi jalan. Batu nisan? Tak mungkin batu nisan boleh terpacak di tepi jalan. Di situ bukannya kawasan kubur. Seperkara lagi, mengapa ada dua batu putih itu? Ada benda berwarna merah. Semakin dekat dengan dua tiang putih itu, semakin jelas image-nya. Zali terkejut kerana benda yang Zali sangkakan batu nisan itu sebenarnya adalah kaki manusia. Bahagian atasnya dipenuhi darah merah. Zali beristighfar berkali-kali bila melihat keanehan itu. Tetapi kenapa kaki saja? Mana badannya? Zali terus melajukan kereta. Esoknya, Zali berserapan di sebuah warung kopi di situ. Daripada perbualan dengan beberapa penduduknya, Zali mendapat jawaban yang dicari-cari. Mereka kata Zali beruntung sebab hanya Zali dan seorang penduduk kampung saja yang diganggu pukang-pukang. Yang lainnya diganggu susuk tubuh manusia yang tak sempurna sifatnya. Pukang-pukang? Mereka kata pukang-pukang hantu yang nampak kakinya sahaja.
badan tidak kelihatan. Itulah pertama kali Zali tahu tentang pukang-pukang. Bila sudah mendapat gambaran cerita sebenar, Zali teringin mencabar diri sendiri. Zali ingin melihat apa yang diistilahkan sebagai pukang-pukang itu. Sekali lagi, beberapa malam kemudian, sekitar pukul 12.15 malam, Zali memandu seorang diri ke kawasan tempat Zali terserempak pukang-pukang itu. Zali memperlahankan kereta dengan harapan pukang-pukang akan muncul lagi. Rupa-rupanya tidak juga. Zali berhenti dan menunggu di dalam kereta. Pukang-pukang yang dicari tak juga muncul-muncul. 10 menit berlalu. Zali memandu terus ke hadapan. Dalam jarak 100 meter, Zali berpatah balik. Manalah tahu, masa itu nanti Zali boleh terserempak dengan pukang-pukang. Sebaik berpatah balik, Zali lihat ada seorang lelaki di tepi jalan. Dia terbongkok-bongkok seolah mencari sesuatu. Kemudian orang itu bangun. Zali teringat sesuatu. Ya Allah, inikah hantu yang diperkatakan itu? Zali mula rasa takut. Kalau sebelum ini agak berani, tapi bila melihat kelibat lelaki itu, badannya sudah mula seram sejuk. Tiba-tiba, lelaki itu menuju ke tengah jalan, dan ketika itulah juga injin kereta Zali tiba-tiba saja mati. Zali coba menghidupkan injin berkali-kali, tetap tidak mau hidup. Masa begini pula kereta nak meragam, habislah aku, kata Zali. Hanya itu yang mampu Zali sebut. Ketika itu, Zali betul-betul rasa menyesal kerana terlalu berani sangat dan sengaja cari pasal. Zali dapat melihat fizikalnya dengan jelas. Sebelah tangannya patah dan terkulai, manakala sebelah tangannya lagi putus. Wajahnya hancur seperti digelek sesuatu. Ya Rabbi, sangat ngeri dan menyeramkan. Zali coba lagi start injin kereta. Alhamdulillah, akhirnya hidup. Ketika itu barulah hendak memecut kereta. Lelaki itu gaib. Pengalaman dihalang oleh lelaki tidak sempurna sifat itu. Zali ceritakan kepada kawan-kawan mereka. Itulah balasan kerana suka saja tunjuk berani dan tengok benda-benda yang bukan-bukan. Zali beritahu mereka sebenarnya Zali ingin melihat pukang-pukang itu saja. Menurut penduduk kampung di situ, sehari sebelum puasa, berlaku satu kemalangan ngeri di jalan tersebut. 2 buah motosikal digilis lori pasir, menyebabkan kedua-dua penunggang mati di tempat kejadian. Menurut mereka, mayat-mayat mangsa kemalangan tersebut tidak dapat dikenal pasti. Hancur berkecai. Seorang daripadanya terputus 2 belah kakinya. Mungkinkah lelaki yang tertunduk-tunduk itu mencari kakinya yang hilang? Sumpah, sampai sekarang Zali tidak berani lagi untuk sengaja mahu melihat pukang-pukang. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Cerita sampai di sini ada salah dan silap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Syukur alhamdulillah.